Ya, sejak dirangka lebih daripada 10 tahun yang lalu, akhirnya RUU Anti Gangguan Seksual telah pun diluluskan di Dewan Rakyat. Alhamdulillah, ini sebenarnya yang kita nantikan, dan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai RUU ini, saya bersama dengan Puan Syahidatul Azimah Ahmad Siddiq, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu berita gembira sebenarnya untuk para wanita khususnya, tidak ketinggalan lelaki, nanti kita akan bincangkan mengenai ini. Tapi sebelum itu kita nak mengetahui definisi atau apa maksud sebenarnya anti gangguan seksual ini. Okey, suka juga saya nak ceritakan sebenarnya dia bukan lagi rang undang-undang, dia dah jadi akta. Tapi sebab tempoh masa yang panjang so ramai yang dah terbiasa sebut RUU Anti Gangguan Seksual. Sekarang sudah jadi akta dan telah diwartakan pun pada 18 Oktober yang lalu. So mengikut Seksyen 2 Akta Anti Gangguan Seksual ni, gangguan seksual merupakan apa-apa bentuk perlakuan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada seseorang yang sama ada secara lisan, bukan lisan, isyarat, yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraan individu tersebut. So yang ini ada dalam akta tersebut pada Seksyen 2. Jadi itu definisi untuk akta ini. Mungkin boleh ceritakan lebih lanjut kepada para penonton objektif sebenarnya pembuatan akta ini. Ya, pertama sekali kita nak meningkatkan pemahaman dalam kalangan masyarakat yang gangguan seksual ini merupakan satu perlakuan yang tidak boleh dinormalisasikan dalam masyarakat. Kita harapkan dengan ada akta ini dia akan mencegah perlakuan ini diteruskan dalam masyarakat. It's okay itu harus dihapuskan dalam masyarakat kita, orang kata sikit sahaja dan sebagainya. It's not, itu bukanlah sesuatu yang kita mahu berterusan dalam masyarakat kita. Yang kita seterusnya harapkan dapat menyumbang kepada satu ekosistem yang kondusif, ekosistem persekitaran yang selamat kepada semua, terutamanya kepada wanita. Apabila satu persekitaran yang selamat ni, kita harapkan semua dapat menyumbang secara produktif kepada ekonomi negara. Next one juga, akta ini merupakan satu manifestasi penting kerajaan. Kerajaan sangat prihatin tentang gangguan seksual. Kita tidak mahu perkara ini diteruskan. Dan juga akta khusus bagi anti gangguan seksual memberikan satu pemakaian yang lebih meluas, lebih meluas, dan kita ada satu definisi khusus gangguan seksual. Kalau bawah akta kerja contohnya, pemakaian gangguan seksual itu terhad dalam skop pekerjaan sahaja. Seterusnya tentunya kita nak merealisasikan obligasi negara di peringkat antarabangsa, contohnya di bawah SIDO dan sebagainya. Dan kita harapkan akta ini juga dapat menangani isu underreporting. Kita faham ada dalam kalangan mangsa ni dia takut, dia malu nak tampil ke hadapan. Kita harapkan dengan adanya akta khusus ini lebih ramai mangsa ada satu forum alternatif untuk menyalurkan aduan gangguan seksual ni. Betul, saya setuju dengan apa yang Puan nyatakan. Sebenarnya tadi wanita ni kadang-kadang dia takut, malu pun takut dibuang kerja, nanti apa penerimaan orang kan, apa stigma masyarakat mengenai gangguan seksual ini. Okey, antara banyak-banyak perkara yang dibincangkan ataupun telah pun berada di bawah akta ini, apa antara elemen yang paling penting sebenarnya? Okey, tadi saya ada sebutkan tentang forum alternatif. Apabila ada akta ni, kita akan ada satu tribunal bagi anti gangguan seksual yang akan menjadi satu forum alternatif kepada mangsa untuk membuat aduan gangguan seksual. Harus kita ingat akta ini akta yang khusus, tetapi bukanlah bermakna Malaysia tidak ada langsung perundangan sedia ada bagi gangguan seksual. Contohnya kita ada tadi yang saya sebut tentang di bawah akta kerja, di bawah kanun keseksaan. So nanti bila ada tribunal bagi anti gangguan seksual, kita ada satu forum alternatif lagi. Ada another platform untuk menyalurkan aduan. Seterusnya dari segi standard pembuktian. Kalau di tribunal dia menggunakan
standard pembuktian secara imbangan kebarangkalian. Okey. Ya, berbeza kalau kita berada di mahkamah jenayah. Maksudnya bagaimana tu imbangan kebarangkalian? The burden of proof is lesser lah kalau kita bandingkan di civil platform berbanding dengan mahkamah jenayah. Kalau di jenayah tu dia beyond reasonable doubt. Yang tadi ada saya sebutkan, bila mangsa dia takut, ya, biasanya dia tak ada bukti pun gangguan seksual ni berlaku. Dia susah nak buktikan. Kalau katakan hantar mesej, hantar gambar dan sebagainya, mungkin ada bukti. Kita nampak, ya. Ya, tetapi kebanyakannya dia kata tak ada bukti. Macam macam mana? mana Cakap sekali imbas macam tu. Begitulah keadaannya. Okey. Kita juga harapkan tribunal ini menjadi satu platform yang mampu, mudah dan cepat. Mampu yang mana kita harapkan aduan ini nanti akan melibatkan fee pendaftaran itu mudah, kita harap dipermudahkan, yang mana tidak melibatkan proses mahkamah dan sebagainya. Cepat kita harapkan dalam 60 hari dari hari pertama pendengaran untuk kita keluarkan award. Dan tribunal ini kelak akan bersifat secara sivil keseluruhannya, ya, dan dia menyediakan remedi kepada mangsa. Okey, kalau buat contoh, ya, di bawah kalau jenayah, orang kata yang dihukum tu pelaku, tetapi bagi tribunal bagi anti gangguan seksual, mangsa boleh menerima remedi lah bagi gangguan seksual tersebut. Oh, banyak sebenarnya kebaikan bila adanya terbentuknya akta ini. Okey, tadi kita bercakap mengenai akta anti gangguan seksual ni, jadi orang mula terfikir ini untuk membantu dan juga melindungi wanita. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di luar sana, ada saja kes-kes yang melibatkan lelaki juga, ada juga dilakukan sedemikian sebenarnya. Tapi lagilah saya rasa kurang dilaporkan kerana lagi malu sebenarnya kalau lelaki nak mereportkan mereka kena gangguan seksual. Jadi bagaimana sebenarnya akta ini juga tidak tinggal kepada bahagian lelaki ini? Okey, betul macam Syafiqah sebutkan tadi, gangguan seksual ni boleh berlaku pada siapa-siapa saja, di mana-mana sahaja. So dia boleh berlaku, yang biasanya yang kita dengar lelaki buat pada wanita. Dan berdasarkan maklumat yang kita ada, aduan yang tinggi tu daripada wanita itu sendiri, tetapi lelaki pun menjadi mangsa, ya. Kesian juga lelaki, ya. Ya, bila lelaki jadi mangsa, nanti apabila ada tribunal ni akan boleh menjadi platform untuk menyalurkan aduan. Siapa-siapa sahaja boleh menggunakan tribunal anti gangguan seksual ni. Jadi tak ada diskriminasi di bawah akta ini, baik lelaki maupun wanita, ya, sebenarnya. Asalkan kita merasakan bahawa ianya ada diletakkan di bawah akta itu, mungkin anda boleh laporkan terus. Jadi mungkin boleh berikan juga contoh-contoh apa sebenarnya gangguan seksual ini, Puan? Okey, gangguan seksual ini dia kembali kepada definisi itu. Apa-apa bentuk perlakuan yang berbentuk seksual, dan apabila individu yang kita ganggu tu merasakan dia satu bentuk gangguan yang mengancam dirinya, ya, so pegang di tempat yang tidak sepatutnya, ya, that is salah satu bentuk gangguan seksual. Contoh menghantar gambar-gambar yang tidak sepatutnya, kata-kata melalui mesej dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk gangguan seksual juga. Macam pegang di tempat ataupun di kawasan tidak sepatutnya. Tapi kalau pegang di kawasan yang mungkin kita rasa tidak selesa juga boleh dilakukan. Ada mungkinlah lelaki tu usap rambut, kita pun rasa kenapa dia ni? Bagaimana, Puan? Dia kembali kepada definisi tersebutlah. Dan apabila ada tribunal bagi anti gangguan seksual ini kelak, mangsa sekiranya merasa terganggu, kita tidak menghalang mangsa dari membuat sesuatu aduan. Jadi mangsa boleh membuat sesuatu aduan. Tetapi buat masa sekarang sangat penting, ya, masyarakat kena tahu apa yang nak buat apabila keadaan itu berlaku. Adakah kita dah berkatakan tidak, menyebut kepada pelaku itu bahawa jangan teruskan, saya tidak suka perlakuan itu dan sebagainya. So itu harus kita ada kesedaran untuk
untuk mencegah orang itu dari meneruskan sesuatu perlakuan gangguan itu. Maksudnya ada tindakan penolakan di situ. Kalau kita pun reda di situ, nanti yang belah sana pun cakap dia macam okey je saya buat. Tapi itulah berbalik kepada bukti-bukti tersebut. Mungkin kita boleh jelaskan juga kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, sebab itulah bila kadang-kadang kita buka satu fail, satu kes ini, tapi akhirnya ditolak kerana bukti itu tidak cukup. Macam tadi pun anda katakan bukti yang tidak nyata itu pun, bagaimana sebenarnya untuk kita membuktikan perkara tersebut? Okey, tribunal ini kelak dia tidak menghalang mangsa untuk membuat sebarang aduan. Sangat bagus, sangat baik apabila mangsa contohnya diganggu secara berterusan, contohnya dia perlu mencatatkan details kejadian tu. Kadang-kadang tak ada gambar dan sebagainya. Orang kata ambillah gambar. Dia dalam keadaan benda itu berlaku, biasanya mangsa ni terkejut, takut, tak sempat pun nak ambil gambar. Kalau kebetulan bernasib baik ada CCTV dan sebagainya, mungkin boleh ambil. Tetapi kalau tak ada, pastikan kita ada orang kata keterangan, details kejadian itu, dan boleh filekan kelak di tribunal. Maknanya panel tribunal yang akan menentukan sama ada sesuatu aduan itu berasas ataupun tidak. Jadi apa sebenarnya yang boleh kita harapkan melalui akta anti gangguan seksual ini, Puan? Okey. The first one adalah pasti kita nak masyarakat sedar, jangan normalisasikan gangguan seksual. Kita tak nak perkara ini diteruskan dalam masyarakat. Masyarakat harus mula sedar kerajaan sangat serius prihatin tentang isu gangguan seksual ini. Dan kita harapkan dengan kesedaran program-program yang kita akan adakan, even sekarang contohnya macam kita pada hari ini masyarakat akan menyebarkan mesej tentang anti gangguan seksual. Betul. Jadi kepada anda di luar sana, kita harapkan dengan penerangan yang diberikan oleh Puan tadi, mungkin yang telah pun menjadi mangsa, mungkin sedang mengalami perkara seperti mana yang diberitahu oleh Puan, boleh terus sahaja membuatkan laporan, tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu segan, kerana ada akta yang melindungi anda. Tidak kiralah lelaki maupun wanita. Kita tak ada diskriminasi untuk akta ini. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Puan Syahidatul Azimah Ahmad Siddiq kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi mengenai akta anti gangguan seksual. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali semula bersama Munawar untuk sambung kembali mengenai pasca PRU. Jangan ke mana-mana.